Saya memahami kesuntukan masa, jadi saya akan cuba membuat penggulungan bagi Kementerian Belia dan Sukan secepat mungkin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas segala pandangan, pertanyaan dan cadangan yang telah dikemukakan terhadap Kementerian Belia dan Sukan semasa membahaskan usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja. Oleh demikian, izinkan saya memberi ulasan dan pandangan terhadap perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sebagaimana berikut. Pertamanya, Tuan Yang Bertuah, menyentuh mengenai pelaksanaan Parlimen Belia Malaysia, saya telah menjawab semalam sewaktu sesi soal jawab. Tetapi seperti mana yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lenggong, buat masa ini Kementerian sedang mengkaji semula kaedah dan konsep pelaksanaannya dengan membuat beberapa penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan program ini kepada pembangunan belia negara. Pada masa yang sama, Majlis Perundingan Belia Negara MPBN masih lagi diteruskan oleh Kementerian sebagai medium untuk menyuarakan pandangan dan suara belia. Malahan pelaksanaan Parlimen Belia ini adalah sebagai pelengkap kepada forum belia yang sedia ada bagi meningkatkan penglibatan golongan belia dalam arus transformasi pembangunan negara, terutamanya belia yang tidak berpersatuan. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sekijang kerana semasa beliau membahaskan usul menjunjung kasih pada 4 Julai yang lalu, beliau telah pun memberi penerangan yang cukup jelas dan panjang lebar mengenai pelaksanaan MPBN sebagaimana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Bendera. Sehubungan itu, saya kira tidak perlulah untuk saya mengulangi perkara tersebut dan Yang Berhormat boleh merujuk cabutan Hansard yang berkenaan. Namun begitu, saya hanya ingin menyentuh mengenai keahlian MPBN di mana ianya melibatkan seramai 86 anggota ahli yang terdiri daripada anggota Dewan Tertinggi dan anggota Jawatan Kuasa Kerja Badan Induk Pertubuhan Belia di peringkat kebangsaan dan juga ahli-ahli lantikan menteri seramai 20 orang. Peranan menteri di dalam MPBN adalah sebagai pengurusi majlis, manakala pegawai-pegawai tertinggi KBS, wakil kerajaan negeri dan agensi yang berkaitan dengan pembangunan belia berperanan untuk menjawab segala permasalahan yang dibangkitkan sepanjang persidangan tersebut sahaja. Sehubungan dengan itu, dakwaan Yang Berhormat Bukit Bendera mengatakan MPBN dimonopoli oleh ahli politik dan kaki tangan kerajaan adalah kurang tepat. Tuan Yang Bertuah, Kementerian juga menyambut baik saranan supaya program-program belia di peringkat akar umbi ditambah nilai untuk melahirkan golongan belia yang berinovasi dan kreatif. Untuk makluman, pihak Kementerian sedang membuat semakan semula Pelan Strategik Kementerian 2010-2015 dalam usaha untuk memastikan program-program yang dijalankan lebih berfokus serta menepati kehendak belia masa kini. Selain itu, Kementerian juga ada menjalankan kajian untuk menilai keberkesanan program-program yang telah dilaksanakan supaya penambahbaikan secara berterusan dapat dilakukan. Program-program mengantarabangsakan belia juga sememangnya telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian dengan kerjasama negara-negara ASEAN, Asia Pasifik dan Commonwealth seperti program pertukaran belia antarabangsa, Kapal Belia Asia Tenggara, Jepun dan ASEAN Youth Volunteer Program. Program-program ini dianjurkan sepanjang tahun bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada belia di peringkat antarabangsa dalam pelbagai aspek bidang. Dan Festival Belia Putrajaya tahun depan juga akan kita memasuki komponen antarabangsa untuk makluman Dewan. Untuk makluman Yang Berhormat Lenggong dan Yang Berhormat Masjid Tanah, Kementerian juga sentiasa memberi penekanan dalam usaha melahirkan belia yang berfikiran rasional serta... Yes. Ya, Seremban. Terima kasih, Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terlebih dahulu, tahniahlah Yang Berhormat Rembau menjadi Menteri Belia dan Sukan. Saya nak tanya sedikit penjelasan berkenaan dengan program pengantarabangsa belia-belia ini. Saya tertarik dengan program-program Youth Exchange ini. Sebab di universiti-universiti tempatan ada sebuah pertubuhan yang dahulu semasa saya berada di UCAM pun saya pernah menganggotai, iaitu ISAC. Pertubuhan ini adalah satu pertubuhan pertukaran belia. Saya nak tanya, adakah Kementerian Belia dan Sukan ada memberikan bantuan ataupun ada program bersama dengan pertubuhan-pertubuhan ini di peringkat universiti? Sebab ISAC ini sendiri dia memang program dia ialah untuk menggalakkan youth exchange, dan saya rasa adalah baik kalau Kementerian Belia dan Sukan ada program-program bersama dengan mereka kerana mereka dapat memberikan input dan sebagainya untuk menambah baik program-program pertukaran belia ini. Terima kasih. Menteri boleh jawab soalan sekali lah di Bakri? Ya, okay. Bakri sila.
Di sini saya nak tanya, adakah pihak kementerian pernah memberikan bantuan atau insentif kepada belia-belia atau pasukan-pasukan yang berjaya memasuki peringkat akhir dalam acara sukan akademik atau pasukan beruniform di peringkat kebangsaan dan antarabangsa? Minta penjelasan. Terima kasih Ahli-Ahli Muhammad. Terima kasih pertamanya sahabat saya Ahli Muhammad daripada Rasah. Soalan Seremban. oh sorry, pindah kawasan. Sorry. Terima kasih Seremban. Untuk makluman Ahli Muhammad daripada Seremban, di bawah dana belia Satu Malaysia, iaitu dana belia yang mendahului dana belia IM4U, ada pelbagai bantuan yang telah diberi kepada ISEC di universiti-universiti tempatan. Saya ingat tanpa rujukan kepada pegawai-pegawai, kita telah memberi bantuan pembiayaan kepada ISEC di Universiti Teknologi Petronas dan juga beberapa lagi IPTA. Untuk Kementerian Belia dan Sukan, setakat hari ini kita memberi bantuan one-off kepada pertubuhan-pertubuhan dan juga kepada persatuan-persatuan, malah yang ada di universiti juga, kalau sekiranya ada mana-mana daripada ISEC ataupun persatuan lain daripada universiti yang ingin kemukakan, saya cadangkan boleh kemukakan kepada KBS. Dan saya amat memahami aktiviti yang dijalankan oleh ISEC, sebab itu kita pernah, dan saya sewaktu saya menjaga pengelolaan dana belia Satu Malaysia, telah meluluskan beberapa peruntukan untuk ISEC di universiti. Sahabat saya daripada Bakri, jawapannya ya, kita ada bagi pembiayaan kepada badan beruniform dan juga persatuan-persatuan, terutamanya yang sudah sampai ke peringkat antarabangsa. Untuk makluman, buat kali pertama bermula daripada tahun lepas, kita telah memberi bantuan secara grant tahunan kepada badan-badan beruniform, sama ada pengakap, pandu puteri, St. John Ambulance dan sebagainya. Dan on a case by case basis, dengan izin Tuan Yang Ketua, kita memberi kepada persatuan-persatuan yang pergi ke peringkat antarabangsa untuk pertandingan. Ya, ada lagi? Ya, Bakri. Di sini Menteri sila beri senarai bantuan-bantuan dan tahu bila dalam acara apa senarai kasih saya boleh tak? Dapat senarai. Boleh Bakri, saya bagi secara bertulis ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kementerian menjawab Ahli Muhammad Lenggong dan juga yang Ahli Muhammad daripada Masjid Tanah. Kementerian juga sentiasa memberi penekanan dalam usaha melahirkan belia yang berfikiran rasional serta mempunyai sifat patriotik dengan melaksanakan program-program ke arah menyemai nilai-nilai murni, kebudayaan dan semangat cintakan negara di setiap peringkat. Antaranya menerusi pelaksanaan program Jati Diri Kesukarelaan Nasional PJKN yang masih lagi dilaksanakan, Kapal Layar Diraja Tunas Samudra, program Sambutan Kemerdekaan, Forum Generasi Muda, program Anugerah Belia Negara dan juga program Remaja Perdana dan pelbagai lagi program. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya mengulas mengenai One Malaysia for Youth ataupun IM4U seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Bukit Bendera. Program ini bukanlah penjenamaan semula kepada program Rakan Muda. Sebaliknya, IM4U dilancarkan pada 15 Julai 2012 oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, merupakan satu inisiatif dari kerajaan untuk menggalakkan penyertaan para belia dalam aktiviti kesukarelawanan di Malaysia. Untuk makluman Yang Berhormat juga, program-program Rakan Muda masih lagi berjalan aktif dan mendapat sambutan yang menggalakkan dari kalangan belia. Sepanjang 2010 hingga 2012 sahaja, sebanyak 7,751 program Rakan Muda telah dilaksanakan di seluruh negara dengan penyertaan seramai 1.4 juta orang belia berumur antara 15 hingga 25 tahun. Untuk makluman juga, sehingga kini dianggarkan seramai 2.6 juta orang belia telah menganggotai persatuan-persatuan belia. Ahli-ahli persatuan belia ini sememangnya bebas untuk terlibat dalam program-program pembangunan belia di peringkat pentadbiran dan pengurusan persatuan masing-masing tanpa campur tangan daripada kementerian. Manakala penglibatan ahli-ahli persatuan dalam program-program yang dianjurkan sama ada oleh pihak kementerian maupun badan bukan kerajaan, ia merupakan satu bentuk usaha sama yang dijalankan bagi menggalakkan perkembangan persatuan dengan pelbagai program dan aktiviti yang bermanfaat. Justru itu, ia bukanlah semata-mata untuk memenuhkan majlis ataupun program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan sebagaimana yang didakwa oleh Yang Berhormat Bukit Bendera.
Malahan program-program kerajaan yang melibatkan himpunan atau penyertaan orang muda dan belia ini berlangsung dengan aman dan dalam suasana yang harmoni. Seterusnya, saya ingin mengulas mengenai saranan daripada Yang Berhormat Pasir Mas supaya kerajaan mengislamkan dasar belia. Untuk makluman Yang Berhormat, dasar belia yang digubal sememangnya telah memberi penekanan secara syumul, holistik bagi pembangunan belia yang merangkumi ruang lingkup kehidupan semua agama melalui penerapan nilai-nilai murni, termasuklah nilai-nilai kerohanian, kepribadian, tingkah laku keagamaan serta keupayaan dan daya saing ke arah membentuk peribadi belia yang unggul. Saya ada sedara yang lebih lanjut lagi saya boleh sampaikan kepada Yang Berhormat. Temerloh dengan Sepang. Ni sahabat saya, ni Temerloh lepas. Sila. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berkait dengan hasrat dan juga tindakan untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam Kementerian Belia dan Sukan. Baru-baru ini negara kita gempar dengan kes rogol di Sukma. Dan apabila kita meneliti pemberitaan yang berkait dengan kes ini, ialah merujuk kepada bagaimana minuman keras begitu mudah masuk dalam perkampungan sukan yang terletak pula dalam UPM. Dan disebut mangsa diperkosa dalam keadaan mabuk dan juga pihak yang melakukan jenayah juga dalam keadaan yang sedemikian. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sebenarnya keadaan keselamatan atlet dalam satu sukan yang diadakan dalam sebuah perkampungan itu begitu longgar sehingga boleh menjejaskan masa depan mereka. Dan saya mengharapkan selepas ini mungkin pihak berkuasa akan mengambil tindakan tegas, tetapi tidaklah dilepaskan percuma dengan menganggap bahawa atlet tersebut mempunyai masa depan yang cerah lalu dibebaskan sebagaimana pernah berlaku sebelum daripada ini. Terima kasih. Ya, Sepang. Terima kasih pada Menteri. Terima kasih pada Ketua. Tadi yang Menteri mengatakan bahawa ingin mewujudkan nilai-nilai Islam dalam program belia ini. Saya ingin bertanya, dalam saya tahun lepas ada satu hari sambutan belia negara di Putrajaya yang menyaksikan perhimpunan seluruh belia di seluruh negara, dan pada program tersebut saya rasa yang Menteri tahu bahawa dijemput penyanyi K-pop daripada Korea dengan berpakaian yang kita rasa tak sesuai dengan budaya masyarakat di timur ini, dan saya dipahamkan dibelanjakan wang berjuta ringgit untuk memanggil artis K-pop ini. Sedangkan kalau sekiranya kita nak menyelamatkan belia daripada masalah-masalah sosial ini, masalah-masalah moral ini, sepatutnya kita memanggil lah, paling kurang pun artis Malaysia. Kenapa kita harus panggil artis yang kita menelan belanja berjuta ringgit dan kita hidangkan pula dengan program-program yang lara itu. Jadi saya harap Menteri dapat mengambil perhatian terhadap perkara ini untuk program-program belia pada masa akan datang. Mungkin bertajam. Menteri. Boleh sambung sikit? Mana satu? Kapal boleh? Kapal. Teruskan. Okay. Terima kasih Menteri. Saya nak tekankan kat sini, gejala sosial dengan jenayah sekarang melibatkan belia. Apakah langkah-langkah drastik jangka masa pendek yang diambil oleh Menteri Belia dan Sukan untuk mengatasi masalah penglibatan jenayah oleh belia kini? Terima kasih. Ya. Sila. Tuan Pengerusi, Tuan Speaker, saya nak bertanya kepada Menteri. Tadi Menteri kata bahawa IM4U bukanlah untuk menggantikan rakan muda. Jadi saya nak tahu bahawa apakah perbezaan antara dua-dua program ini. Sebab adakah mungkin mempunyai redundancy yang akan menghabiskan kos ataupun membazirkan kos, sedangkan satu saja program belia sudah mencukupi, satu saja rakan muda sudah mencukupi. Terima kasih. Sila, Menteri. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih atas keprihatinan dan juga soalan-soalan yang dikemukakan tadi. Pertamanya sahabat saya daripada Temerloh yang telah menyentuh mengenai kes isu semasa, iaitu kes pemerkosaan ataupun kes tuduhan rogol
yang telah berlaku di Sukan Malaysia baru-baru ini. Saya telah memaklumkan kepada pihak media dan seterusnya kepada rakyat bahawa kes ini adalah satu kes yang amat-amat mendukacitakan. Dan saya dapati bahawa setelah merujuk kepada Majlis Sukan Negara dan juga kepada pihak-pihak yang berkenaan, kes ini adalah satu kes sahaja yang pernah berlaku dalam sejarah penganjuran Sukan Malaysia semenjak tahun 1986. Walau bagaimanapun, namun demikian, walaupun hanya satu kes, ia adalah satu kes terlalu banyak daripada apa yang dikendaki. One case too many. Dan oleh demikian, saya menganggap amat-amat serius perkara ini. Dan untuk makluman Dewan, sebagai penjelasan apa yang telah berlaku, tuduhan apa yang telah berlaku, berdasarkan kepada laporan yang saya telah terima, adalah bahawa ada dua insiden yang berkaitan. Yang pertamanya insiden yang melibatkan pemain-pemain, atlet dan juga malangnya jurulatih daripada pasukan bola baling lelaki wilayah persekutuan setelah mereka kalah pada perlawanan pada hari yang tersebut. Pada malam itu mereka telah buat keputusan untuk keluar dan membeli minuman keras dan bawa minuman keras itu masuk ke dalam perkampungan sukan di Universiti Putra Malaysia, College kedua, di mana minuman keras itu diminum bersama di gelanggang bola keranjang College kedua UPM. Dan perkara tersebut telah berlangsung, dan setelah perkara tersebut telah tamat ataupun insiden tersebut telah tamat, maka berlakunya insiden yang kedua yang melibatkan antara individu yang hadir di acara minuman keras tersebut, yang melibatkan 3 atlet lelaki dengan seorang pegawai tambahan, iaitu pegawai tambahan perempuan daripada pasukan yang sama. Saya telah minta supaya pertamanya, sambil kita menunggu hasil siasatan daripada pihak PDRM, dan perkara ini saya nak maklumkan kepada Dewan sebagai update kepada kes ini, bahawa pagi tadi saya telah berhubung dengan Peguam Negara, di mana kertas siasatan ataupun investigation paper daripada pihak PDRM telah pun sampai ke tangan Peguam Negara, di Kamar Peguam Negara, dan Peguam Negara saya difahamkan oleh beliau akan mengambil tindakan secepat mungkin mengenai kes ini dari segi jenayah. Soal apa yang dibangkitkan oleh Temeloh bahawa mereka harus tidak dilepaskan oleh kerana masa depan yang cerah, itu bukannya keputusan kerajaan atau kementerian, itu adalah ulasan daripada hakim waktu perbicaraan seorang atlet bowling dahulu, ya. Jadi kita harap kali ini ada perbicaraan yang adil dan ada hukuman yang setimpal daripada badan kehakiman. Soal yang di bawah pengelolaan kementerian adalah soal disiplin dan juga melanggar tata etika disiplin dengan membawa masuk minuman keras ke dalam perkampungan sukan. Saya telah minta Datuk Seri Zulkifli Sembong sebagai Ketua Pengarah MSN untuk buat satu postmortem berdasarkan secara rapi dan cepat mengenai bagaimana perkara ini boleh berlaku. Kita, untuk makluman Dewan, kita bekerjasama dengan Universiti Putra Malaysia dari segi keselamatan. Saya sendiri telah melawat perkampungan sukan dan melihat bahawa ada kerjasama daripada security UPM, ada kerjasama daripada polis di Raja Malaysia, tetapi saya juga tidak berpuas hati kenapa insiden meminum minuman keras itu boleh berlangsung dalam satu keadaan yang terbuka, iaitu gelanggang bola keranjang, tanpa pengesanan daripada mana-mana security ataupun anggota keselamatan. Perkara tersebut saya akan maklumkan kepada orang ramai selepas saya menerima maklum balas daripada jawatan kuasa siasatan, yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya saya sendiri tidak puas hati dengan bedah siasat yang dilakukan oleh MSN itu sendiri, saya akan lantik pihak ketiga, iaitu mungkin Kementerian Ketua Setiausaha Kementerian, untuk melaksanakan siasatan supaya ada pihak ketiga yang boleh sahkan siasatan yang dijalankan oleh MSN. Untuk masa depan, Ahli Yang Berhormat, saya proaktif untuk melihat bahawa perkara ini tak akan berulang. Jadi kita ada Sukan Malaysia di Perlis, di Kanga pada sekejap, ya, nampang saya habiskan dulu, untuk tahun depan. Dan selain daripada usaha untuk kita ketatkan lagi keselamatan, di mana saya sendiri akan memanggil majlis-majlis sukan negeri supaya majlis sukan negeri ada assurance, ada jaminan bahawa tahap keselamatan itu dapat ditingkatkan agar kontingen mereka dapat dihantar dengan keadaan yang selesa. Saya juga telah minta agensi anti-doping Malaysia, ADAMAS,
untuk kemukakan satu protokol baru, iaitu untuk memastikan bahawa temasya-temasya kita akan datang adalah bebas daripada bukan hanya dadah, drug free, tetapi juga alcohol free. Dan ini akan melibatkan beberapa langkah, terutamanya langkah-langkah yang melibatkan ujian breathalyzer secara rawak ataupun secara rambang, supaya kita dapat memastikan bukan hanya atlet kita bebas daripada dadah, sama ada recreational drugs ataupun performance enhancing drug, tetapi sentiasa bebas daripada alkohol. Ampang, perkara yang sama ke sebab saya nak pergi ke... Okay. Ya, Ampang. Memandangkan mangsa-mangsa ini adalah orang perempuan yang kes robo dan ini. Memandangkan mangsa-mangsa yang terjadi dalam Kementerian Sukan itu, dalam pesta-pesta sukan adalah anak-anak gadis, orang perempuan yang kena robo. Jadi saya minta Menteri membuat satu pendekatan yang lebih serius, dan ada pemantauan yang lebih serius terutama untuk anak-anak perempuan ini, dan jangan menjadikan menulis sukan ini sebagai satu pergaulan bebas. Seolah-olah ini trend ini sudah terjadi dalam sukan-sukan yang diadakan, satu trend pergaulan bebas, dan berlakunya kes-kes seperti begini. Bermula daripada atlet India yang kena rogol oleh jurulatih sampai minum racun, dan seterusnya banyak lagi kes-kes yang begini yang melibatkan anak-anak gadis. Jadi menteri yang baru ni saya harap akan menjadi pelindung kepada mereka, insya-Allah. Ya. Terima kasih Yang Muhammad daripada Ampang. Untuk makluman, saya cuma nak jelaskan bahawa pergaulan di peringkat asrama adalah bukannya pergaulan bebas. Atlet wanita sudah pasti diletakkan dalam asrama wanita, atlet lelaki diletakkan dalam atlet lelaki. Tidak ada pergaulan di peringkat asrama itu sendiri. Dalam kes ini, Alia Muhammad, ia melibatkan seorang pegawai wanita yang ada dalam pasukan itu sendiri. Oleh yang demikian tak dapat dielakkan daripada beliau bergaul dengan pemain sebab dia adalah pegawai pengiring bagi pasukan. Tetapi saya telah minta supaya kita melihat semula kepada pegawai-pegawai pengiring. Sebab pegawai pengiring ni umurnya 19 tahun. Yang mengiring pasukan atlet 18 tahun. Jadi di situ teguran telah diberi kepada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bahawa pegawai pengiring ni juga tidak seharusnya datang daripada kalangan umur yang sama, yang sebaya. Sebab itu akan menimbulkan kes-kes seperti ini. Dan kita telah mengambil langkah awal. Saya telah minta supaya Majlis Sukan Wilayah Persekutuan gantung bukan hanya pemain-pemain yang terlibat, pegawai-pegawai terlibat, pengurus pasukan juga, dan telah minta Persekutuan Bola Baling Malaysia, Malaysian Handball Federation untuk gantung mereka sampai siasatan ini dilaksanakan. Tapi terima kasih kepada Alia Muhammad, saya akan terus menjadi pelindung kepada atlet-atlet wanita insya-Allah dalam masa yang akan datang. Untuk makluman, untuk nak bantu, tak payahlah. Untuk makluman Alia Muhammad daripada Sepang, ya, Alia Muhammad daripada Sepang, memang betul pada tahun lepas di Himpunan Jutaan Belia Putrajaya telah diundang satu kumpulan K-pop, ya, yang telah menimbulkan pelbagai reaksi. Oleh yang demikian, untuk Festival Belia Putrajaya, acara yang sama tahun ini tapi kita guna nama yang beza. Tahun lepas Himpunan Jutaan Belia Putrajaya, tahun ini Festival Belia Putrajaya. Kita telah mengubah cara ataupun pendekatan supaya perkara yang sama tidak diulangi. Dan untuk makluman Alia Muhammad daripada Sepang, kali ini kita tidak jemput artis luar negara, terutamanya artis K-pop. Kali ini kita hanya menjemput artis-artis tempatan, dan juga kali ini kita telah meningkatkan lagi program-program yang saya rasa lebih berfaedah. Contohnya program Tadarus Al-Quran, Forum Perdana Ahli Wal Islam, pertandingan nasyid, Gembara Ziarah Dakwah, Karnival Halal Thaiban, khutbah khas sempena Hari Belia, dan solat hajat. Jadi aspek itu saya cuba mengimbangi tahun ini dengan apa yang menjadi kritikan pada tahun lepas, dan saya dapati bahawa sambutan tahun ini dengan tidak adanya K-pop, dengan adanya peningkatan dari segi program-program kerohanian adalah amat-amat dialukan oleh boleh panggil Ustaz Azhar Idrus lah. Dia ni boleh menarik ramai ni. Saya rasa orang UMNO peminat. Orang UMNO peminat dengan Ustaz Azhar Idrus ni. Boleh fikirkan. Sebab beliau ni adalah ikon anak muda, tanpa mengira parti politik. Apa salahnya kita panggil dia untuk menarik, sebab dia ni ada tarikan. Menteri duduk sebelah lah. Menteri duduk sebelah. Apa ni, Ustaz Azhar.
Saya rasa cadangan yang baik, tapi ada ramai juga ustaz yang lebih popular yang tidak akan mempolitikkan keadaan di Festival Belia Putrajaya. Tapi terima kasih. Ringkas, saya manjangkan tadi yang Tuan Ketua sebab saya difahamkan yang Muhammad Kota Bulut belum sampai lagi. Sampai dah, saya cepatkan sikit lah. Untuk soalan daripada Kampar tadi, gejala sosial yang drastik melibatkan jenayah. Sukacita saya maklumkan bahawa Kementerian Belia dan Sukan sedang merancang untuk bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam satu program Lautan Biru, Blue Ocean Strategy, bagaimana kita dapat melibatkan lebih ramai lagi orang muda dalam rakan KOP, dalam pelbagai usaha kesukarelawanan untuk memastikan bahawa orang muda akan tampil berdepan dan memerangi jenayah bersama dengan polis dan juga anggota-anggota penguatkuasaan. Soalan daripada Bukit Mertajam, kalau tak silap saya, mengenai penindihan antara rakan muda dan IM4U. Untuk makluman Bukit Mertajam, perkara ini telah pun kita perhalusi setelah diperkenalkan IM4U. IM4U ini beza daripada rakan muda. Rakan muda di bawah pengelolaan KBS itu sendiri. Tapi IM4U adalah satu badan khas yang ada lembaga pemegang amanahnya yang dipengusikan oleh Ahmad Berhormat Perdana Menteri sehingga sejak. Saya telah minta supaya program-program rakan muda dan IM4U tidak bertindih. IM4U lebih kepada program-program yang dicadangkan oleh orang muda yang ada idea kesukarelawanan, dia tampil ke hadapan untuk mendapatkan grant daripada IM4U bagi program kesukarelawanan di peringkat yang lebih tinggi lagi. Rakan muda, kita masih lagi fokus kepada sama ada mereka yang masih ada di sekolah, school leavers, dari segi program-program kepimpinan dan kesukarelawanan di peringkat umur yang lebih rendah lagi. Jadi dia ada beza, dan program rakan muda adalah program yang disediakan, yang dirangka oleh kementerian sendiri, manakala IM4U lebih kepada program yang direka oleh mereka yang minta pembiayaan. Saudara tiga yang bangun. Sungai Petani dan yang Bukit Mertajam. Tak, Bukit Mertajam ni. Bukit Bendera. Bukit Bendera. Okey. Yes. Terima kasih Datuk Speaker. Menteri, ini berhubung dengan remaja dan jenayah. Saya nak tanya pandangan Menteri. Adakah Menteri rasa perubahan struktur bagaimana anak-anak muda kita ini dibina itu penting? Sebagai contoh, kalau kita lihat masalah gejala remaja ini berlaku lazimnya selepas mereka menamatkan SPM. Lepas SPM, sementara dia menunggu result keluar ataupun dia nak proceed pergi ke college atau mana-mana, inilah waktu yang amat kritikal. Dan kalau kita lihat anak-anak yang merempit dan sebagainya, inilah waktu yang mereka gunakan. Dan masa itu agak panjang, kadang-kadang sampai 3 bulan. Adakah Menteri merasakan bahawa kita ada program LPKN yang diterajui oleh Kementerian Pertahanan, dan kita dah belanja pun 6 bilion. Kita tak tahu sama ada program ini berjaya atau tidak sebenarnya. Jadi adakah kerajaan mempunyai strategi untuk akhirnya LPKN ini kita convertkan menjadi satu national service yang betul-betul seperti yang diadakan di Singapura, Korea, Jepun ataupun negara yang lain, untuk memastikan bahawa selepas hanya anak-anak kita ni tamat tingkatan 5 ataupun high school, terus masuk ke program ini untuk 2 tahun, dan mereka ini diberikan latihan ketenteraan, kena masuk dan sebagainya. Akhirnya kita selesaikan banyak masalah, bukan saja masalah jenayah, tetapi juga menambahkan anggota tentera, polis atau tentera menjaga negara kita. By the time dia keluar daripada servis ini, dia dah umur 21, 22, masuk universiti. By the time dia graduate, dia dah 25 tahun umurnya. Jadi selesai masalah, bukan 25 bulan, 25 tahun selesai. Terima kasih. Bukit Bendera, lepas tu saya nak pergi kepada topik lain. Bukit Bendera. Terima kasih Mohd Menteri. Isu perbezaan antara rakan muda dengan 1M4U. Kalau kita lihat dalam Facebook page rakan muda yang saya tengah lihat ni, kita dapat lihat walaupun banyak pengemas kekinian yang dibuat dan memang updated ataupun terkini, kebanyakan daripada postingnya adalah berkenaan dengan program 1M4U. Dan saya rasa program-program KBS yang lain, saya rasa kalau kita ambil keluar program-program 1M4U daripada website, Facebook rakan muda, tak banyak program rakan muda yang terdapat.
Jadi dan saya difahamkan juga dan saya memang tahu 1M4U mempunyai Facebook page tersendiri. Jadi kita tanya adakah berlaku sekali lagi redundancy di mana rakan muda yang walaupun Wabi Menteri kata masih lagi aktif tapi kalau kita lihat program dia tak banyak berbanding dengan 1M4U. Terima kasih. Menteri, satu je. Sikit je. Tak apalah abang sebab saya bagi masa untuk Terima kasih. Ya, sekejap. Saya nak tanya Yang Buat Menteri. Yang saya faham tentang program Rakan Muda ni adalah mereka yang berumur daripada 15 hingga 25 tahun. Jadi kalau program-program yang dibuat oleh Rakan Muda ini, apabila golongan yang berumur 25 hingga 40 tahun, mereka ada kekangan untuk melaksanakan program berkaitan dengan Rakan Muda ini, adakah dia menggunakan platform IM4U untuk melaksanakan program dan mendapat sumber dana bagi melaksanakan program-program tersebut? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Saya lihat dalam kempen PRU 13 yang lepas, banyak program-program IM4U yang digunakan sebagai vehicle untuk kempen oleh Barisan Nasional UMNO. Jadi saya nak tahu berapa perbelanjaan yang telah digunakan dalam PRU 13 untuk mempromosikan IM4U ini. Ya. Menteri, sikit lengung. Ya, sila Lenggong. Terima kasih Datuk Yang Buat Menteri. Saya tidak fikir berbagai program yang dibuat ini ia boleh mendatangkan masalah. Kerana hakikatnya orang muda ni dia berbeza-beza keadaan. Tempat berbeza, kesukaan berbeza, minat berbeza. Dan dalam kelompok dan umur yang berbeza. Jadi kepelbagaian program ini okey, penting. Ada program yang boleh orang muda sendiri buat, ada orang muda yang dia tak boleh buat. Dia kena diprogramkan. Soalnya saya nak tanya kementerian, apakah kajian telah dibuat berapa peratus orang muda di negara ini yang telah mendapat manfaat dari setiap program kita buat ni? Kelompok mana yang dapat lebih, kelompok mana yang tak dapat lebih? Adakah orang muda di kampung dapat nikmat dari program? Di bandar bagaimana? Sebab saya fikir kita kena pelbagaikan program. IM4U ke, Rakan Muda ke, apa juga program. Dan semua pihak mesti bertanggungjawab. Sebab itu saya cadangkan dulu Jawatankuasa Kabinet itu mesti dibuat, maknanya Blue Ocean Strategy. Semua kementerian mesti bertanggungjawab dalam membangun agenda belia ni. Soal saya, berapa peratus kelompok belia yang dapat nikmat? Ada saya fikir yang tak dapat nikmat dari setiap program kita buat. Pandangan. Ya, Kota Baru bangun. Kota Baru Kuala Nerus, mana satu? Dua-dua. Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, sahabat saya. Saya nak masuk hal sukan. Bukan belia lah, hal sukan. Boleh ke? Sukan nanti. Belum lagi? Belum. Ya. Sekejap lagi ya. Okey, terima kasih. Kuala Nerus, belia. Ya, sila. Terima kasih Tuan Ketua. Persoalan pembangunan holistik untuk anak-anak muda ini, pertama sekali ini sejauh mana kerjasama dengan satunya Kementerian Pendidikan sendiri, kan dia melibatkan persoalan yang besar, melibatkan belia. Yang kedua, sebahagian belia ini adalah wanita, jadi jaringan kerja dengan Kementerian Wanita pun timbul sejauh mana dia diadakan satu kerjasama. Yang kedua, tentang isu persatuan belia. Orientasi persatuan belia pada hari ini, apa orientasinya? Keusahawanan ke ataupun kesukanan semata-mata? Itu soalan saya. Terima kasih. Ya, Bukit Katil. Boleh? Last Last. Baik, Berhormat Menteri, ada dua soalan. Satu tentang komitmen Menteri sendiri mengenai bahawa Kementerian Belia ini adalah Kementerian Belia dan Sukan, bukan Kementerian Belia dan Sukan Barisan Nasional. Tapi rungutan di bawah saya lihat banyak tekanan yang diberikan kepada mereka yang tidak menyokong Barisan Nasional. Soalan saya mudah, apakah mekanisme boleh diwujudkan untuk laporan-laporan begini ditangani secara serius oleh Menteri sendiri, kerana itu komitmen beliau di dalam penyataan beliau yang dilakukan. Yang kedua ialah soal program-program di pedesaan dan kampung-kampung. Saya ingat antara rungutannya adalah soal pendanaan. Setuju ke kementerian kalau boleh digubal semula program-program, dikaji semula program-program mega belia ni supaya peruntukan yang lebih dapat diberikan ke program-program belia di kampung dan pedesaan. Terima kasih. Ya. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat, ramai yang tanya soalan, ramai yang minat dalam bidang belia ini. Yang pertama ni soalan daripada cadangan daripada ahli berhormat daripada Sungai Petani. Program PLKN ini sebenarnya telah wujud sejak 2004. Tetapi program PLKN ini oleh kerana dia buat pilihannya secara rawak, dia hanya dapat pilih 24% daripada kohort yang keluar daripada SPM. Oleh demikian 76% tidak terlibat dalam PLKN. Jadi maksud semangat dari belakang cadangan
Ahli Muhammad daripada Sungai Petani itu adalah bahawa kita buat satu kerahan national service, kerahan kebangsaan yang menyeluruh, yang melibatkan semua. Ini adalah perkara yang perlu dibincang di peringkat kerajaan, walaupun cadangan secara peribadi, cadangan yang baik, tetapi akan melibatkan kos yang tinggi. Contohnya PLKN yang hanya melibatkan 24% daripada kohort sekarang, secara puratanya menelan perbelanjaan RM600 juta tiap-tiap tahun. Dari segi kos pengurusannya hampir sama dengan bajet keseluruhan Kementerian Belia dan Sukan. Oleh demikian, kalau sekiranya kita nak scale up perkara ini untuk melibatkan semua bagi tempoh masa 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun seperti mana national service di negara lain, akan melibatkan, akan ada kesan kepada perbelanjaan kerajaan dan perkara yang perlu kita bincang dengan lebih mendalam di peringkat kerajaan. Soal daripada Bukit Bendera dan juga daripada berkaitan yang dibangkitkan oleh Sekijang tadi, memang betul ada program yang dijalankan bersama Rakan Muda dan juga IM4U. Disebabkan Rakan Muda juga kita menggunakan dana daripada IM4U. Tetapi itu tidak bermaksud bahawa program Rakan Muda yang stand alone tidak wujud lagi, ya. Tidak bermakna bahawa apabila dimuat naik program-program Rakan Muda IM4U dalam Facebook, itu sahajalah program-program yang dijalankan oleh Rakan Muda. Dan seperti mana yang saya tegaskan sekali lagi, soalan kepada saudara Yang Berhormat Bukit Bertajam, dia punya target group adalah sedikit berbeza. Rakan Muda lebih kepada masih lagi yang ada di sekolah 15 hingga 25. IM4U adalah untuk menyeluruh sampai ke umur yang lebih tua lagi ataupun masih lagi belia tapi yang umur yang lebih meningkat lagi. Soalan daripada Ampang tadi, IM4U, tidak ada apa-apa IM4U yang terlibat secara langsung dalam kempen Barisan Nasional pada pilihan raya lepas. IM4U adalah sukarelawan yang mencintakan negara dan masa depan negara yang stabil, yang aman dan makmur, dan mereka hanya membawa aspirasi kebangsaan, ya. Jadi tidak ada IM4U yang terlibat dalam kempen Barisan Nasional ataupun perbelanjaan IM4U yang terlibat dalam kempen Barisan Nasional. Ahli Yang Berhormat daripada Lenggong tanya tentang kajian yang dicadangkan oleh Ahli Yang Berhormat Lenggong kebetulan, ya, sedang pun dijalankan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan kajian ini akan mengambil masa beberapa bulan dan lepas ini saya akan maklumkan hasil kajian kepada Ahli Yang Berhormat, ya, sekiranya minat. Soalan daripada Ahli Yang Berhormat daripada Kuala Nerus, memang betul kita ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, terutamanya melalui seperti mana yang saya sebutkan tadi, program-program Rakan Muda yang melibatkan kepimpinan pelajar-pelajar di sekolah, di mana kita nak cari pelapis-pelapis. Kementerian Wanita juga kita ada beberapa program-program yang telah kita mula. Saya rasa cadangan yang baik sebab ini melibatkan family, community dan masyarakat. Ada di bawah program Lautan Biru, di mana kita telah mulakan contohnya usahawan muda bersama dengan Kementerian Wanita dan menggunakan jentera Kementerian Wanita. Dan hala 7 Persatuan Belia, untuk makluman Yang Berhormat, Persatuan Belia ni dia bebas dari segi dia punya penekanannya, ya. Kita ada pendaftar pertubuhan belia, ROY, Registrar of Youth, yang cukup terbuka kepada mana-mana persatuan belia. Malah baru ni dalam Twitter saya telah mendapat message daripada seorang penyokong parti lawan yang telah mendaftar persatuan beliau di ROY dan telah mengucapkan tahniah sebab pendaftaran itu begitu licin sekali. Dan ini membantu menjawab soalan daripada Bukit Katil tadi, di mana kenyataan saya bukan kenyataan saja. Kita nak melaksanakan perkara tersebut, sebab tu saya jemput pemuda, Dewan Pemuda PAS datang. Kalau selepas ni Angkatan Muda Keadilan nak datang ke KBS nak bincangkan soal masa depan negara dan juga pembangunan belia, dipersilakan. Sebab kita nak pastikan bahawa pendekatan kita merentasi pemahaman politik untuk membangunkan belia. Dan soalan spesifik tadi mengenai dana belia yang dikatakan tak sampai ke peringkat desa dan sebagainya. Yang pertamanya semalam saya jawab dalam Dewan ni, bahawa Festival Putrajaya menjadi showcase bagi kita. Kita akan pastikan bahawa dirasai program itu di setiap peringkat daerah dan juga negeri. Tetapi yang lebih penting daripada itu, Ahli Yang Berhormat, untuk makluman juga, ini berkaitan dengan pendaftar pertubuhan belia ataupun Registrar of Youth. Saya dapat banyak permintaan daripada persatuan-persatuan belia, sama ada di peringkat kebangsaan, negeri atau di peringkat daerah juga, untuk pembiayaan.
Dan banyak daripada permintaan ini sebenarnya permintaan yang deserving sebab nak menjalankan program, nak melaksanakan program dan concern ataupun kebimbangan Yang Berhormat amat penting sekali, iaitu biarlah sampai ke peringkat desa dan sampai ke peringkat akar umbi. Tetapi kalau sekiranya kita nak bagi pukul rata kepada semua persatuan belia yang ada, saya rasa tidak ada kemampuan daripada pihak kerajaan. Kita boleh bagi kepada gabungan MBM, kita boleh bagi kepada national body, badan beruniform dan sebagainya. Tetapi kepada peringkat akar umbi itu, saya rasa amat-amat mustahil. Tetapi apa yang kita buat secara pembaharuan ya untuk makluman ahli Yang Berhormat adalah saya telah minta supaya pertubuhan pendaftar pertubuhan belia ataupun Registrar of Youth, kita mempraktikkan satu sistem yang baru, iaitu sistem penarafan. Sistem penarafan ini akan membantu Kementerian Belia dan Sukan untuk kita menyalurkan pembiayaan dan juga bantuan kepada pertubuhan-pertubuhan yang betul-betul buat kerja. Sebab kalau kita nak bagi secara pukul rata, kita tidak ada benchmark, kita tidak ada penanda aras dari segi prestasi mereka. Saya minta maaf Ahli Muhammad daripada Sepang. Saya minta maaf Ahli Muhammad sebab Tuan Dan Tua, kita tak banyak masa ya. Dan saya rasa saya dah bagi cukup banyak ruang kepada ramai yang saya nak support ni. saya nak bagi ya. So Nak sokong sekejap je. Balik ke sukan. 2 minit. saya minta maaf. 2 minit. Saya minta maaf Sepang. Saya minta maaf. Menteri boleh kita tanya lepas tu Jadi, dapat jawapan bertulis. Saya nak cadangkan. Saya minta maaf. Sikit je. Yang Muhammad Okey. Sepang. Okey. Sepang lawyer mana buat macam tu? Menteri Saya nak Yang minta Muhammad supaya yang Muhammad Menteri benar ke tak benar? Menteri. Tapi lawyer Menteri dengan izin. tak bagi. Menteri Mana saya ada nak tu sokong balik menteri kepada ni. sukan. Okey. Menteri ni terbuka sikit tak macam menteri lain. Ya. Menteri ni nampak ada Tuan Speaker? macam makatan menteri lah. Pakai peraturan Kalian, mana Sepang? Tuan Dan Ketua, Pemikiran dia macam Tuan pendapat Speaker? pakatan. Jadi Tuan kita Dan Ketua. boleh ni sikit lah. Tuan Speaker, Menteri Tuan boleh Speaker? siap. Tuan Speaker dengan Balik pada izin. isu Menteri, sukan. sikit Ya. je Menteri. Sikit je. Tuan Speaker dengan izin, Ni mungkin yang Muhammad kami Menteri boleh tak benarkan. Menteri Ah, sikit Okey, je lah. sila. Tuan Speaker dengan izin Untuk mungkin sukan. boleh membangkitkan soalan. Tak, yang Muhammad Menteri tak benarkan nak balik pada isu sukan. Okey. Isu sukan Okey. Isu sukan. saya nak Menteri, beralih kepada isu sukan. tadi ya. tu. Isu Tadi saya sukan. nak tambah sikit je. Minta maaf Ahli Yang Berhormat, ini Sikit je. parlimen bukan pasar. Duduk. Allah, jangan cakap macam tu. Bagi Menteri, Apa pula pasal? Saya nak tolong menteri, apa pasal pula? Bagi Kalau menteri. pasal kita cakap lain, cakap pasal ikan. Tuan Speaker, kita tanya sini. Ya, proses. Okey, proses. Paling Tuan kali Speaker apa dengan ni izin, menteri kita bagilah tanya keluar. sini. Saya Menteri ingin boleh memberi jawab secara maklumat bertulis. Dan pandangan terhadap isu-isu berkaitan pembangunan sukan negara seperti yang telah dibangkitkan Menteri oleh jaga Ahli pasal lah Muhammad. apa ni? Yang Macam mana Berhormat nak improve Lenggong, sukan Yang kalau Berhormat tak boleh dapat feedback? Kalabakan, Yang Berhormat Jerlun, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Sibuti dan Yang Berhormat Nibong Tebal. Ada menyentuh mengenai tanggungjawab besar kementerian dalam membangunkan sukan negara serta mengembalikan kegemilangannya seperti dalam sukan bola sepak, hoki, badminton, takraw, squash dan pelbagai lagi termasuk sukan-sukan oleh olahraga yang lain. Terima kasih di atas keprihatinan, minat dan kerisauan dan juga harapan yang ditunjukkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat semua. Untuk makluman, Kementerian Belia dan Sukan melalui MSN, Majlis Sukan Negara telah melaksanakan program pembangunan atlet pelapis dengan menubuhkan pusat-pusat latihan di seluruh negara dalam usaha untuk menyediakan tapak penyertaan yang lebih meluas dengan atlet-atlet yang berbakat dan berpotensi. Pada masa ini, seramai 5,635 atlet-atlet pelapis sedang menjalani latihan di bawah program pelapis kebangsaan serantau dan negeri di seluruh negara dalam pelbagai bidang sukan. Pada masa yang sama, kementerian telah melaksanakan program pencarian bakat Talent Scout dan program mengenal pasti bakat Talent Identification untuk memastikan pemilihan atlet yang berkualiti dapat dijalankan menerusi kaedah sains sukan. Program latihan dan pendedahan yang sistematik dan berkesinambungan juga disediakan untuk memastikan bakat-bakat yang dipilih dapat dikembangkan ke peringkat yang lebih tinggi. Kementerian juga akan melaksanakan penganjuran kejohanan yang dinamakan Talent Spot di peringkat daerah dan negeri yang akan memberi peluang kepada bakat-bakat baru untuk diketengahkan. Bagi meningkatkan serta memastikan prestasi sukan-sukan negara, kita sentiasa di tahap yang terbaik. Majlis Sukan Negara telah melaksanakan program latihan atlet jangka panjang yang dikenali sebagai program atlet 2011-2014 sebagai persediaan untuk menghadapi tamasya sukan Commonwealth, Glasgow dan Sukan Asia Incheon 2014. Sukan-sukan seperti badminton, sepak takraw, bola, sepak olahraga dan sebagainya telah diserapkan ke dalam program ini selepas berakhirnya Sukan Commonwealth di New Delhi
dan Sukan Asia Guangzhou pada tahun 2010 yang lalu. Sukan badminton juga merupakan salah satu sukan utama di dalam program Road to Rio 2016 yang mensasarkan emas pertama negara di Sukan Olimpik Rio 2016 nanti. Tengok. Ya.